Syarah Hadis Jibril karangan Habib Zain Sumais. Cara-cara berwuduk serta adabnya. Muka surat 74. Yang pertama, disunatkan bagi mereka yang hendak berwuduk agar memulakannya dengan bersiwak dan membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua-dua belah tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur serta memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali cedok, yakni dengan kedua-dua telapak tangan. Masukkan air sekaligus ke dalam mulut dan hidung setiap kali cedok. Kemudian dihembuskan keluar apa yang ada dalam hidungnya dengan menggunakan tangan kirinya. Yang keempat, membasuh muka sebanyak 3 kali yang dimulai dari bahagian atas muka sambil melebihkan basuhan al-ghurrah, yakni kawasan muka. Yang kelima, menyelati janggut, yakni yang tebal. Yang keenam, kemudian membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali sambil melebihkan basuhan had at-tahjil, yakni kawasan tangan iaitu dari jari hingga ke siku, dengan dilebihkan aliran air melebihi daripada had kedua siku dan kadarnya yang paling banyak sehingga ke bahu. Kemudian basuh tangan kirinya begitu juga. Yang ke-8, menyelati jari jemarinya dengan at-tashbik, yakni diselangkan antara jari jemari kanan dan kiri. Yang ke-9, kemudian sapu, yakni sedikit air pada sebahagian daripada kepalanya atau rambutnya sebanyak 3 kali. Yang ke-10, disunatkan menyapu keseluruhan bahagian kepalanya, maka diletakkan hujung jari jemarinya pada bahagian hadapan kepalanya dan kemudian digerakkan, yakni sapu kepalanya hingga ke bahagian belakang kepala. Yang ke-11, kemudian sapu kedua telinganya, zahir dan batinnya sebanyak 3 kali dengan air yang baru, iaitu bukan air yang bekas sapuan kepalanya. Yang ke-12, kemudian basuh kaki kanannya sebanyak 3 kali sambil melebihkan basuhan at-tahjil, yakni kadar wajib pada kaki, maka dilebihkan aliran air melebihi kedua buku lalinya dan kadar paling banyak hingga ke lututnya. Yang ke-13, basuh kaki kirinya begitu juga. Dan yang ke-14, menyelati jari jemari kakinya bermula dari celah jari anak kaki kanan hingga berakhir ke celah anak kaki kiri. Ketika Al-Imam Syafi'i meninggal dunia dan jenazahnya dikebumikan, lalu ditanya seorang alimah bernama Nafisah yang digelari dengan Nafisatul Ulum. Siti Nafisah salah seorang alimah faqihah yang hidup di zaman Al-Imam Syafi'i. Ketika mendapat berita Al-Imam Syafi'i meninggal dunia, kata Siti Nafisah mengatakan, rahimallahu Syafi'i kana yuhsinul wudu'a. Allah merahmati Al-Imam Syafi'i karena Al-Imam Syafi'i sempurna di dalam berwudu. Daripada sekian banyak amalan Al-Imam Syafi'i, daripada sekian banyak ilmu Al-Imam Syafi'i, yang menjadi pujian kepada Siti Nafisah terhadap Al-Imam Syafi'i karena menjaga, menyempurnakan di dalam al-wudu, yakni caranya nak berwudu itu dijaga betul-betul oleh Al-Imam Syafi'i mengikut adab-adabnya yang dituliskan oleh Al-Habib Zain bin Sumais dalam ini. Oleh hadis dalam hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kedudukan wudu itu sebahagian daripada al-iman. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Biasakan diri dalam keadaan bersuci dalam setiap keadaan, walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu sunnah, dan dalam keadaan-keadaan lebih disunnahkan dan menjadi wajib dalam keadaan yang lain. Menjadi wajib ketika salat, menjadi wajib ketika tawaf, menjadi wajib ketika memegang Al-Quranul Karim atau membawa Al-Quranul Karim. Ini hal-hal yang wajib seseorang dalam keadaan al-wudu. Disunnahkan ketika hendak tidur, disunnahkan ketika hendak membaca Al-Quran, disunnahkan ketika menghadiri majlis-majlis ilmu. Di selain daripada tempat-tempat yang disunnahkan, tetap digalakkan dan disunnahkan juga berada dalam keadaan wudu, walaupun bukan untuk salat,
walaupun bukan untuk hadir majlis ilmu, walaupun hanya untuk bekerja, walaupun untuk mengerjakan perbuatan rutin yang biasa kita lakukan, biasakan diri berada dalam keadaan al-wudu at-tahuru syatrul iman. Katalah Habib Zain mengatakan di sini disunnahkan bagi mereka yang hendak berwudu agar memulakan dengan bersiwak, yakni menggunakan sugi. Siwak adalah alat yang kasar yang boleh digunakan untuk menggosok kepada giginya. Kalau ianya daripada kayu sugi, lebih baik. Kalau bukan daripada kayu sugi, daripada apa saja yang mempunyai ada kasarnya, yang tidak bukan halus, boleh digunakan untuk sebagai siwak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu." Dalam riwayat yang lain, 'inda kulli salah. Kalau tidak menyusahkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak ketika hendak berwudu. Dalam riwayat yang lain, ketika bersalat. Yani, kalau boleh jangan tak bersiwak, lebih kurang macam tu. Laula an asyqa, kalau tidak memberatkan. Memang tidak berat pun, tapi karena banyaknya orang yang lalai dan Nabi tidak mahu perkara itu diwajibkan, maka Nabi mulakan dengan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu, dalam riwayat inda kulli salat. Dalam riwayat yang lain dikatakan salatun bisiwakin tafdul an 70 salat bighairi siwak. Salat dengan siwak lebih baik daripada salat 70 kali ganda tanpa bersiwak. Faham tom? Siwak sugi jual sana di luar mungkin RM2 dijual itu. Dapat fadilah yang luar biasa. Faham tom? Digalakan bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran, digalakan bersiwak ketika hendak tidur, digalakan bersiwak ketika bangkit daripada tidur. Terakhir daripada kehidupan baginda Rasulullah ketika beliau sakit, mengisyaratkan kepada Siti Aisyah ketika nampak siwak, maka diambil, memberikan isyarat dengan matanya. Maka Siti Aisyah menyuruh kepada adik lelakinya untuk mengambil siwak. Diambil oleh Siti Aisyah. Didapati siwak itu dalam kering dan agak keras. Maka tidak mahu siwak yang kering tadi kalau digosokkan kepada mulut Nabi mungkin takut melukai. Maka digigit oleh Siti Aisyah. Dihaluskan dulu, dilembutkan, baru digosokkan. Kata Siti Aisyah, itu adalah momen yang baik bagi aku karena terakhir yang terjadi antara aku dengan beliau adalah bercampurnya ludah aku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir hayatnya pun cari siwak. Faham dong, jangan diabaikan masalah siwak, banyak fadilah yang tersimpan di dalam sugi. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Digalakan untuk at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibeli air dan dibaca dalam hati saja, tidak perlu dilafalkan. Kalau di luar bolehlah dengan suara perlahan-lahan. Berkumur-kumur 3 kali. Macam mana berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Ada 3 cara. Yang pertama, 3 kali masuk air, 3 mulut dan 3 kali ke hidung. Dalam yang berasingan lah, maknanya jadi 6 kali semua. Cara yang kedua, ambil sekali untuk kumur-kumur dan hidung. Jadi sekali ambil untuk 3 kali. Cara yang ketiga, ambil sekali untuk 3 kali kumur-kumur, 3 kali masuk hidung. Tak banyak air wudhu yang digunakan oleh Nabi SAW. Kita saja yang kalau tak keras itu pipe, macam tak sah kita punya wudhu. Membazir. Kata baginda Rasulullah melihat kepada sahabat Nabi yang membuzuk dengan membazir, kata baginda Rasulullah, macam mana pembaziran ini kamu lakukan, yakni dalam berwudu? Kata sahabat itu mengatakan, afil wudu'i, adakah dalam wudu pun ada pembaziran?
kata Nabi, walaupun kamu berwudu di tengah-tengah lautan, tak kurang pun air lautan, tapi menggunakan lebih daripada keperluan adalah bahagian daripada pembaziran. Idzan, di dalam cara berwudu, memasukkan air berkumur-kumur dan ke dalam hidung, ada 3 kaifiyah yang saya sebutkan tadi. Berasingan 3-3, ataupun sekali ambil untuk 2, mulut, kumur-kumur dan juga hidung. Dan yang ketiga adalah sekali ambil untuk 3 kali mulut dan juga hidung. Kalau sekali ambil itu maknanya sikit-sikit lah. Yang keempat, membasuh muka sebanyak 3 kali, dimulai daripada bahagian muka sambil atas muka, sambil melebihkan basuhan kepada ghurrah, yang di mana bahagian atas muka daripada tempat tumbuhnya rambut sini. Diambil air itu, dijatuhkan air daripada atas sekali. Yang bukan di sini tak kena. Walaupun pada akhirnya digosok juga, tapi adabnya tidak menepati kepada yang afdal. Macam mana yang afdal? Ambil air, itu air diletakkan daripada atas macam ni. Jadi jatuh itu terus kepada awal muka, tangan sekalipun bergerak untuk mengusap kepada seluruh wajah. Faham tom? Hadza cara membasuh muka. Di muka ini ada 20 nama rambut. Ini namanya hajib 2. Ini namanya ahdabul arba'ah. Ini namanya syarib. Ini namanya al-idharan. Ini namanya al-anfaqah. Ini namanya al-lihyah. Ini namanya al-aridan. Ini namanya al-khaddan. Alhasil ada 20. Daripada semua rambut ini yang wajib untuk dikenai oleh air, semuanya kecuali janggut yang lebat. Kecuali janggut yang lebat. Macam mana janggut lebat dan janggut tak lebat? Janggut lebat, kalau orang duduk dengan orang berjanggut dalam jarak normal, tidak nampak itu manbatus syar, tempat tumbuhnya rambut itu, ini janggut lebat. Duduk dalam jarak normal, kita tak nampak itu tempat tumbuhnya rambut. Ini rambut yang lebat. Tapi kalau duduk dengan orang berjanggut, nampak tumbuhnya rambut, walaupun banyak rambutnya, tapi dia jarang-jarang. Ini janggut yang tipis. Apa beza janggut tipis dengan janggut tebal? Janggut tipis, air kena masuk dalam. Janggut tebal, tak perlu air masuk ke dalam, cukup dengan takhlilul lihyah. Takhlilul lihyah, menggerak-gerakkan janggutnya sahaja. Biasanya kalau janggutnya panjang, daripada bawah macam ni. Faham tak? Ini termasuk yang tepi ya. Ini al-aridan termasuk daripada, kalau lebat maka tak wajib air masuk ke dalam. Kalau tidak lebat maka wajib, termasuk kepada bulu kening dan seterusnya. Walihada orang kalau membasuh muka hendaklah digosok demi meyakinkan agar supaya air masuk ke setiap bahagian rambut yang ada di wajah. Termasuk bahagian di hadapan telinga sini, kena diperhatikan. Yang digalakkan dalam membasuh muka itu al-ghurrah. Apakah al-ghurrah? Al-ghurrah melebihkan basuhan lebih daripada limit muka. Apakah limit muka? Batasan muka itu daripada tempat tumbuhnya rambut bahagian hadapan sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Ini batasan muka secara dari atas bawah. Kalau daripada tepi ke tepi, daripada penghujung telinga sampai kepada penghujung telinga, ini batasan muka. Jadi kalau membasuh, lebihkan rambut ini ke atas sikit supaya meyakinkan. Bahagian sini jangan nak kenakan tepat kepada tempat tumbuhnya gigi, sangat susah. Lebihkan ke dalam, ke bawah untuk memastikan batasan muka terkena basuhan. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tak
sempurna dilakukan, dan perkara yang wajib yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan sesuatu yang awalnya tidak wajib, cara itu akan menjadi wajib. Menyelati janggut yang tebal, seperti saya katakan tadi, menyelati janggut yang tebal macam mana? Kalau yang bawah macam ni, atau nak digosok pun macam ni, tak apalah, tapi cukup begitu pun sudah memadai. Kemudian membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali sambil melebihkan had tahjil. Macam mana membasuh tangan? Membasuh tangan afdalnya adalah mengambil dan daripada jari terus ke bawah macam ni. Dan bukan seperti kalau guna pipe diletakkan macam tu. Ada di dalam istilah berwudu namanya isti'anah. Isti'anah, meminta pertolongan kepada orang untuk menuangkan air. Kalau ada orang tuangkan air kepada kita untuk berwudu, jangan diletakkan seperti ini. Hanya mengusap saja. Tak, ambil itu air yang dituangkan, lalu berhentikan, yang menuang, air yang ada di tangan itu dialirkan ke bahagian tangan sampai kepada siku-siku, dan juga tanpa jangan sampai terangkat tangan ini. Terus saja sekali. Bila mana sampai kepada bahagian jari-jari, disunnahkan at-tashbik. Tashbik yakni membasuh celah-celah tangan. Macam mana macam ni? Daripada belakang. Macam ni. Nampak ya belakangnya? Saya ingat benda ini hari-hari kita berwudu. Saya yakin semuanya tahu cara berwudu dengan adab-adabnya yang sempurna. Yang ketujuh dan seterusnya kita akan bahkan pada kelas yang akan datang. InsyaAllah akan dibahaskan lebih detail lagi berkenaan dengan masalah wudu beserta adabnya. Ini yang dijelaskan oleh Habib Zain, wudu dan juga adabnya. Ada pun rukunnya kita semua sedia maklum, ada 6 rukun wudu. Ini ada yang dijelaskan di sini adalah rukun dan juga kaifiyah cara berwudu. Razaqanallahu wa iyyakum kamal al-fahmi wal fiqh fid din. Amin Allahumma amin.